الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam pengajian Tafaqquh Fiddin, yang mana insya-Allah pagi ini seperti biasa kita akan sambung lagi kitab kita, iaitu kitab I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Kiai Sirajuddin Abbas rahimahullahu taala. Jadi insya-Allah sebelum tu minggu depan kita akan buat test. Soalan dah ada kat tangan saya dah. Tapi bukan nak bagi soalan bocor, tak akan bagi. Malam tadi saya buat perah kepala kepala saya ni. Lebih kurang setengah jam je saya buat soalan pun. Cumanya nak bagi tahulah soalan tu diambil daripada bab awal sehingga sifat 20 sahaja. Bab awal tu sekejap bab awal start daripada kena baca muka surat 1 lah. 1 tu kemudian sampai sampai apa 21 okey, jap. Sampai sifat manawiyah. Sebelum kaunul mutakalimah yang terakhir. Nah, kalau kitab saya ni 41. 31 ya? Minggu depan demam. Demam dengan periksa nak periksa demam terus lah. Dengan demam terus Jangan datang lah. Susah saya buat soalan macam tadi Tapi susah saya buat soalan pun susah juga. Tapi kena ingat ada satu soalan yang terakhir tu saya ada yang tak ada dalam kitab. Tapi saya dah pernah bagi tahu dalam pengajaran saya suruh dobit. Bila apa yang saya suruh dobit tu maknanya benda tu penting. Kemudian ada uji minda pun ada Saya bagi ayat Quran, lepas tu macam mana berdasarkan dia soalan bukan biasa-biasa. Orang soalan geng profesional universiti semua, bukan universiti. Dia kena bagi up sikit lah. Bukan nak takat kita bagi sama level. Yang cara pondoknya lah. 5 soalan, satu soalan ada 5 soalan sikit, tapi satu soalan tu dia ada 3 soalan dalam. 15 soalan lah kira. 1, 2, 3. Soalan kedua 1, 2, 3. Soalan ketiga
1, 2, 3. Oh, tak boleh baca. Nanti pakai cek jawapan ni. Keempat, 1, 2, 3. Kelima ada satu soalan tapi kena huraian secara terperinci. Oh, tu payah sikit. Soalan kelima tu dia tak ada banyak soalan, satu soalan je tapi dia kena hurai. Tu payah sikit lah. Macam mana? Saya tak tahu soalan macam mana. Oh, tak boleh, lemak sangat, tak boleh. Tak apa, jangan takut. Saya hanya nak menguji apa kefahaman kita belajar tu je. Tak dapat jawab. Sebab tu subjektif. Bila subjektif goreng lah, tak apa. Dulu ngaji universiti kan pandai goreng. Istilah goreng-goreng boleh buat. Salah betul saya yang tentukan. Ini sijil ni. Tak apa, jangan takut. Markah bonus ada kat saya. Sebab ni markah 100% kat saya. Saya dah nanti bagi dekat saya bagi dekat Ustaz Ustaz Mizan untuk type balik lah. Subjektif tak boleh buka buku. Tapi saya akan round. Kalau orang tanya tu bagi hint tu boleh lah. Hint boleh. Saya akan bagi tahu tapi kena baca 31 muka surat tu kena baca. Jangan tolong baca ambil penting lah sebab ni untuk ilmu kita juga. Untuk ilmu saya bagi soalan ni semua tak lari daripada apa yang kita belajar. Okey, baik. Faham semua Siap sedia 1 hari bulan 9. 2020 kan 19 Asyik baik 2020 Standby minggu depan Khamis. Saya bagi masa dalam 40 minit bukan setengah jam sebab soalan dia agak orang kata apa tough. Tough orang pondok cakap tough lah. Soalan dia agak tough sikit. Jadi masa tu saya lebihkan 40 minit. 40 minit buat bukan setengah jam sebab dia agak ni sikit lah. Menguji minda. Tricky Okey, baik. Semua faham Ya. Tak boleh datang sebab apa? Ada hal. Demam tu tak boleh ditolak tak ada excuse satu Kalau tak boleh ada migraine. Dah tahu dah ada migraine. Belum tak sampai migraine dah ada migraine dah. Dengar soalan ada migraine. Dengar soalan ni terus jadi migraine. Siapa yang tak dapat datang, tolong bagi tahu saya. Nanti kita bagi tahu Ustaz Mizan. Mungkin ada soal mungkin apa? Bukan homework lah. Ataupun mungkin saya bagi soalan lain lah. Soalan lain. Sebab kalau bagi soalan awal takut bocor. Tapi tak bocor. Kalau bagi tahu pun rasa pun payah juga nak buat. Sebab dia soalan minda. Subjektif campur. Balik kampung. Postpone. Ingat kampung postpone. Okey. Allah Alam kita bagi postpone. Tapi minggu depan tu insya-Allah lah. Boleh datang minggu depan. Tak ada hal kalau orang yang pergi holiday tu minta tangguh sekejap je. Allah nak kahwin pula dah. Hari Khamis takkan kami pagi nak kahwin. Dia sunat Khamis malam Jumaat. Hari Jumaat pagi sunat. Hari Jumaat sunat kahwin. Bagi tahu kat anak. Hari Jumaat tak apa, hari Khamis kejap jawab soalan 40 minit, jawab setengah jam boleh 15 minit cepat. Terus balik. Baik. Boleh Baik, saya minta hadir saya cakap kita bagi tahu minta hadir minggu depan kalau ada sakit tu sikit datanglah. Insya-Allah saya tolong, saya cuba tolong Tolong bagi tahu soalan je lah. Jawapan tu tidak lah. Saya cuba tolong bagi tahu soalan. Okey, baik. Baik, kita sambung lagi kitab kita. Pada muka surat 45 tentang malaikat. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ni air pandan Air pandan ni untuk ubat gout. Okey. Air pandan. Kalau rebun pandan ni tahulah ubat-ubat. Kalau buat gout lah. Kalau orang gout tu elok makan air pandan. Itu salah satu rendam air pandan tu lama, lepas tu rebus, minum. Untuk gout tu okey, sesuai. Allah Alam boleh jadi untuk semua boleh jadi
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kedua, tentang malaikat. Jadi ni dah habis dah perbahasan kita dulu. Yang pertama tentang sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan kita dah habis dah bicara. Daripada awal sifat wujud sehinggalah sehinggalah nama Asmaul Husna. Baik, kemudian hari ini kita bicara pula tentang malaikat. Kedua, tentang malaikat. Umat Islam kaum ahli sunnah wal jamaah mempercayai bahawa ada suatu makhluk halus. Ini maksud makhluk halus ni yang tak dapat dilihat dengan panca indera yang 5. Itu maksud kata makhluk halus. Maksud kata makhluk halus ni makhluk yang kita tidak dapat melihat dengan mata kasar kita, mata zahir kita. Yang dijadikan dari nur cahaya bernama malaikat. Jadi malaikat dijadikan daripada cahaya. Kemudian tu disebut kaum ahli sunnah wal jamaah tu kena jaga tu. Semua kena faham, kena tahu tu apa itu ahli sunnah wal jamaah tu. Itu memang kena study betul-betul. Study betul-betul. Tu hing lah tu. Bagaimana hakikat tubuh malaikat itu hanya Tuhan yang lebih tahu. Jadi hakikat jasad malaikat tu wallahu alam, secara kaifiatnya kita tidak mengetahui, hanya Allah Taala saja yang mengetahuinya. Kita serahkan kepada Tuhan. Kalau serah ni panggil tafwid. Kita serahkan pada Tuhan. Sebab apa? Kerana kita tidak diwajibkan untuk mengetahuinya, yang wajib kita ketahui dan kita yakini. Jadi tak wajib kita nak mengetahuinya, yang wajib kita ketahui. Yang wajib kita ketahui apa dia? Malaikat tu, bilangan malaikat tu. Bukan suruh kita tahu jasad dia lagu mana, rupa lagu mana. Itu tak wajib. Dan kita yakini ialah, yang pertama, malaikat itu, ini benda yang yakin. Bila sebut yakin, apa maksud yakin? Ini i'tiqad yang jazam, yang jazim kalau bahasa Arab. Bila sebut yakin, mestilah 100% kita kena percaya kata malaikat tu bersifat dengan begini. Itu maksud yakin. Kena ingat bila sebut yakin tu kena faham. Mesti hati kita 100% kata malaikat tu bersifat dengan begini. Tak boleh sedikit pun kita tak percaya, mesti kena percaya. Sebab tu dalam rukun iman dipanggil beriman pada malaikat. Itu kan rukun iman. Rukun iman tak boleh kita tolak, tak boleh, sikit pun tak boleh. Baik. Malaikat itu banyaknya tidak terhitung. Kata dia, setiap malaikat mempunyai tugas masing-masing daripada Tuhan. Setiap malaikat tu dia ada tugas dia. Jadi kepala dia tu siapa? Jibril alaihissalam. Lepas tu nama Jibril tu dia ada banyak. Jabrail, Jibril, Jabril. Banyak nama dia dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ada sebut. Mereka taat kepada Tuhan atas segala perintah yang diberi kepada mereka. Ini kalau sebut tentang malaikat ni dia tak payah mana dah. Kita boleh baca cepat sikit sebab kitab kita ni tak tahu nak habis bila. Sebab kita nak periksa yang sebenarnya tahun depan. Tapi kalau boleh dapat habis setengah pun jadi. Tapi memang nak habis satu kitab tu tak habis. Sebab tu kena cepat. Sebab bawah ni kita hurai sifat 20 tu. Sebab saya hurai sifat 20 tu nak bagi faham betul-betul. Sebab itu yang benda penting. Kalau malaikat ni tak apa, dia benda teori. Baik, tengok. Sebab akan datang kita nak bahas Syiah tu tak masuk lagi tu. Sebab tu kena cepat ni, speed ni dulu. Kalau Maulana Ihsan tu,
ada mengajar majlis Hasanah baru ni. Dia baca kitab ni juga. Dia baca berapa pertemuan? 8 pertemuan habis dah. Cepat dah habis dah. Sekejap. Bagus lah sebab dia tahu, tapi tak ada, itu daurah lah. Kita ni sebab ada periksa, lepas tu periksa kena laju juga. Tak apalah, saya cuba speed lah. Gear 5 tu tak boleh lah. Gear 4, 3 tu boleh lah. Baik. Mereka taat kepada Tuhan atas segala perintah yang diberi kepada mereka. Dalam hal ini Allah menyatakan dalam Quran begini. Allah Ta'ala berfirman, La ya'asunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim ayat yang ke-6. Artinya malaikat-malaikat itu tidak pernah menerhakai Tuhan dalam sekalian perintahnya. Mereka tetap mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Lepas tu malaikat ni dipanggil sami'na wa ata'na. Apa yang diperintah mereka kerjakan. Jadi malaikat itu ialah ni dia punya takrif. Ialah makhluk Tuhan yang halus. Bila sebut yang halus, yang tidak dapat kita dengar, tak dapat kita lihat dengan mata kasar ataupun mata zahir. Ialah makhluk Tuhan yang halus, yang taat mengerjakan perintah-perintah Tuhan. Apa tu? Kebalikan iblis, sebaliknya. Kebalikan ni maksudnya terbalik, maksudnya di sebaliknya iblis tu macam mana? Cerita tu. Ni kebalikan ni bahasa orang Indonesia ni. Kebalikan iblis dan syaitan yang selalu derhaka kepada Tuhan. Walaupun malaikat itu makhluk halus, tetapi kadang-kadang ia dapat dengan izin Tuhan merupakan dirinya serupa manusia dan lain-lain. Walaupun dikatakan malaikat tu benda halus, tapi kalau Allah Ta'ala merupakan dia dengan jasad manusia, boleh kita tengok. Sebab tu dalam hadis, dalam apa yang hadis Jibril tentang Jibril berjumpa dengan Nabi, dengan apa tu riwayat Sayyidina Umar. Apabila jumpa tu dia tanya tentang iman. Fa akhbirni anil iman, fa akhbirni anil Islam, fa akhbirni anil ihsan. Dia tanya tu. Tu Jibril menyerupai manusia dengan pakaian putih. Pakaian putih. Lepas tu orang putih pun nak tiru. Dia punya apa, dia kata dia punya Jibril lah. Gabriel tu nama jin, nama jin lah, nama malaikat Gabriel. Jibril tu lah. Jabril pun nama dia juga. Lepas tu dia buat rupa warna putih kan. Dia faham kat mana tu. Jadi dia tengok dia faham kat mana. Baik, tengok. Walaupun malaikat itu makhluk, tetapi kadang-kadang ia dapat dengan izinnya Tuhan merupakan dirinya serupa manusia dan lain-lain. Baik, habis. Yang kedua, kita umat Islam hanya diwajibkan mengetahui 10 orang malaikat yang utama. Ini wajib. Ini wajib secara terperinci. Ini semua kita belajar sekolah rendah dulu. Kita tahu kerja dia. Ini senang. Tak ada payah mana. Yang mempunyai tugas masing-masing, iaitu pertama, malaikat Jibril. Jabril boleh, Jibril boleh. Boleh baca dua. Satu lagi Jabrail. Jabrail. Tugasnya pengantar wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul, khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu kita maklumlah. Tak usah kita urai banyaklah tu, faham. Kedua, malaikat Mikail. Tugasnya dalam soal-soal kesejahteraan umat. Umpamanya menurunkan hujan. Ni tambahan. Mikail selalu kita tahu dia soal-soal, orang tanya soal kan. Ni dia kata menurunkan hujan, menghantar angin, tentang tanah, dan soal-soal apa tu, kesuburan lainnya. Ni bahasa orang sana. Maksudnya dia tanya tu pertanyaan tentang maksudnya pertanyaan tu maksudnya kesejahteraan umat, dia yang menurunkan hujan dan sebagainya lah. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya dalam soal-soal akhirat.
Maksud soalan dia, pertanyaan dia pada akhirat. Umpamanya meniup trompet sangkakala, tanda kiamat. Itu bahasa dia trompet. Kita tak tahu trompet macam mana, bukan macam trompet macam kita Nanti dia ingat trompet, malaikat tiup trompet kuat boleh dengar. Tak. Maksudnya dia meniup sangkakala tu mungkin ada Allah Taala jadi ciptakan ada satu benda yang dia boleh tiup. Tapi dia bagi contoh ni trompet lah. Mungkin trompet tu yang boleh dengar semua manusia boleh dengar. Masa tu meniup trompet tanda bangun kembali di padang mahsyar dan lain-lainnya sebagainya. Dan lain-lain sebagainya. Esok-esok kita dibangkitkan di padang mahsyar akan ditiupkan juga oleh malaikat Israfil. Ini semua tak keluar soalan jangan takut ini senang. Alhamdulillah sebaiklah tak sampai kat sini Kalau sampai kat sini soalan bonus semua boleh jawab. Keempat, malaikat Izrail. Tugasnya untuk mencabut nyawa setiap makhluk dan membawa nyawa itu ke mana mestinya. Maksudnya dia membawa maksudnya dia simpan nyawa tu dia membawa mengikut arahan Allah Taala lah. Apa ni? Kelima, keenam, malaikat Munkar dan Nakir, iaitu malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menyoal orang yang telah mati di kubur. Ini maklum. Ketujuh, ke-8, malaikat Raqib dan Atid. Tugasnya menuliskan amal pekerjaan manusia sehari-hari. Pekerjaan yang baik dicatat oleh malaikat Raqib dan yang buruk dicatat oleh malaikat Atid. Di sini ada khilaf sikit. Kalau kata dalam kitab lain tu dia kata Raqib dan Atid tu sekali. Dengan Babul Iskam tak silap. Raqib dan Atid tu sekali kan. Dalam kitab apa dia sebut ni? Tafsir mana? Rasa tafsir Ibn Katsir sah. Tafsir Ibn Katsir ke tafsir mana? Tapi tafsir dan tafsir lah. Raqib dan Atid tu sekali. Dia buat kedua-dua sekali mencatat kebajikan dan keburukan. Mungkin ada khilaf situ Kemudian kedua-duanya selalu di samping manusia. Saya ada di sisi kita Dia tak lari jangan takut Malaikat Raqib dan Atid itu banyak. Mereka bertugas menurunkan Mereka bertugas menurutkan setiap manusia masing-masing berdua-duaan dan berganti siang dan malam. Jadi dia berdua-duaan. Dia ni bertugas jaga manusia tu berdua-duaan. Maksudnya dia tu ada dua sekali lah. Istilahnya berdua-duaan tu kita dengar pelik ni ayat dia kan. Maksudnya berdua-duaan tu dia ada dua sekali ada Kemudian jadi nama Raqib dan Atid ialah ni gelaran bagi malaikat-malaikat yang bertugas mencatat dosa dan pahala setiap orang. Itu kerja dia. Kalau sebut kata secara kesimpulan Raqib dan Atid itu gelaran bagi malaikat-malaikat yang bertugas mencatat dosa dan pahala setiap orang. Baik. Catatan ini nanti akan dikemukakan di akhirat. Apa-apa yang dicatat oleh Raqib dan Atid semua akan dikemukakan di akhirat esok. Allah Akbar, kita takut juga ketika menimbang dosa dan pahala, sehingga tidak suatu pekerjaan manusia yang hilang. Semuanya tercatat dalam kitab catatannya. Allah, tak lepas kita satu pun. Duduk seorang-seorang pun ada juga. Memang tak terlepas. Kesembilan, malaikat Malik, iaitu malaikat yang bertugas menjaga neraka Jahanam, yang juga dinamakan malaikat Zabaniyah. Ni dalam kitab Fadilatul Faraid, malaikat kita belajar dulu, dia kata malaikat Zabaniyah. Tu. Ke-10, malaikat Ridwan, yang bertugas menjaga syurga ini.
Syurga inilah. Syurga tu lah. Menjaga syurga. Habis. Inilah yang ke-10 ni. Malaikat yang wajib kita ketahui secara... Oh, tak ada. Inilah 10 malaikat yang wajib kita ketahui secara terperinci. Maksud terperinci ni, kita kena tahu kerja tugas dia dan nama dia. Ada pun malaikat-malaikat yang banyak selain daripada yang 10 di atas. Cukuplah kalau kita yakini bahawa ada malaikat. Cukup. Kita kata malaikat rahmat. Malaikat rahmat ni dia jaga kat rumah kita, masuk rumah kita malaikat rahmat. Sekarang tu pun tak apa. Tak tahu kerja pun, kalau kita tak tahu tugas dia pun tak apa. Cukuplah kalau kita yakini bahawa ada malaikat sebangsa makhluk yang taat kepada Tuhan dan yang mengerjakan perintah-perintah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Cukuplah, takat tu pun tak apa dah. Kita tahu kata malaikat ni diperintahkan. Ayat-ayat suci dan hadis-hadis Nabi yang menyatakan hal ahwal ni kelakuan. Kelakuan malaikat ini banyak sekali terdapat dalam Quran. Antaranya kami catatkan di bawah ini. Ni banyak. Dalam Quran tu banyak ni, di situ banyak ni Quran ni. Tengok. Firman Tuhan, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusuli wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin." Surah Baqarah 98. Artinya barang siapa yang bermusuhan dengan Allah, malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, Jibril, Mikail, maka orang itu kafir bahawasanya Allah musuh pula bagi orang yang kafir itu. Maksudnya fa innallaha, sebenarnya Allah Ta'ala tu bermusuhan dengan orang kafir. Bukan maksud bermusuh macam kita ni, dah. Maksudnya Allah Ta'ala bermusuhan tu, maksudnya Allah Ta'ala tu dia tidak redha dengan orang kafir. Dia tak setuju. Teranglah dalam ayat ini bahawasanya kita orang mukmin wajib percaya dan tidak boleh bermusuhan dengan Allah. Itu maklum. Dengan malaikat-malaikatnya, dengan rasul-rasulnya, dengan malaikat Jibril, Jabrail tu. Jibril tak boleh baca kata. Jabrail dan dengan Mikail. Orang yang memusuhi semuanya itu ialah kafir, dan Allah memusuhi pula orang yang kafir itu. Jadi kita wajib percaya bahawa malaikat-malaikat Jabrail dan malaikat itu ada sesuai dengan penunjuk ayat ini. Jadi kita kena pegang, wajib. Bila sebut wajib, wajib apa sini? Wajib apa ni, tahu? Wajib syarak. Apa maksud wajib syarak? Apa? Macam mana? Buat dapat pahala, tinggal dapat dosa. Tu kena ingat. Tu kalau pekah tu sedap tanya soalan macam tu. Saya sehari 2-3 hari ni asyik orang tanya je, air kolah ni cukup ni boleh dapat air wuduk tak? Kenapa soalan tu tanya kat saya banyak kali Saya jawab berpenuh, jenuh jawab. Jenuh pakai ni lah tu, pakai apa? Saya jawab pakai voice tu. Dia orang ni kata soalan ni memang kita biasa jawab lah. Kita tahu. Betul tanya soalan, orang lain tanya, Ustaz macam ni Mustaman, ni apa pasal ni? Hati saya ni mungkin ada soalan pekah ni rasa ni. Betul dia terima kasih Ustaz, kata tak apalah Ustaz, tak mau. Ustaz tanya tauhid tak apa. Dia tanya saya jawab. Asalnya soalan sama. Mustaqmal kalau itu dihimpunkan ni jadi kuala sah ke tak? Tanya soalan ni. Kalau saya tak akan tanya soalan tu, saya tanya soalan lain. Dia jadi mustaqmal kan, tu tak saya nak tanya soalan. Sebab saya ada mengaji, dulu saya mengaji kitab fiqh. Kalau bagi soalan, dia tak bagi soalan. Itu rasa bagi saya tu biasa lagi tu. Ada soalan yang payah tu kita bagi. Adakah dia merubah warna, rasa? Contoh air tu 2 kolah. Mula-mula tiba-tiba dia dah jadi najis. Tak boleh guna. Tiba-tiba najis tu hilang. Boleh tak kita ambil wudu dengan sebab angin, ditiup oleh angin dan sebagainya. Kalau saya tanya soalan macam tu, kalau saya lah, ni mesti ada benda ni duk tanya soalan saya. 2-3 orang tanya saya mesti.
Saat tadi pun ada tanya dari pagi tadi. Tengah kuliah saya tak baca lah kan. Habis soalan ni banyak kali minggu ni nak tanya soalan benda sama dia. Ha? Nak jawapan rupanya. Oh, dah ada jawapan. Oh, soalan dah ada dah. Padan lah. Hai. Nasib baik saya pakai voicemail. Agak ada ambil voicemail. Oh, ustaz kata ini mau tulis. Cepat. Saya malas dah nak tulis dah. Panjang sangat. Tak larat. Puan Hassan nak tanya, saya bagi voicemail malas nak jawab dah. Nak tulis tu malas. Saya jawab situ. Berang, dah cukup. Pandai-pandai lah kau ambil sendiri. Nak tulis tu malas dah. Kita tengah buat driving kita. Pulang tu malas dah. Saya kalau panjang-panjang soalan PK ni, kalau tauhid ke memang saya tak jawab dah. Saya jawab macam ni saya boleh jawab. Tapi kalau nak tanya soalan, kalau jenis jawapan panjang, saya jawab pakai voicemail lah. Pakai voice tu kan. Tapi kalau ada soalan kahwinan? Bab nusyur ke bab tolak lagi tanya pula dah. Jatuh talak ke dak apa dak lagi ni tanya pula dah. Itu tahun depan kan. Pesa dah kan tahun ni dah pesa. Sekarang ni. Tengah buat ni. Assignment lah ni. Allah Akbar. Tak mau bagi jawapan lah. Saya orang lain saya tak mau jawab. Oh ni. Kena bagi Ustaz Zamri ni kata. Pok-pok ni duk gunakan saya duk gunakan saya bagi jawapan rupanya. Tak boleh, tak aci ni, tak boleh. Oh, padan duk tanya. Minggu ni asyik tanya dia, pelik juga. Rajin lah tu, tak pernah orang tanya, dia tanya saya juga. Bagus jemaah kata saya, tanya soalan PK. Oh, bagus juga tanya PK. Mungkin nak tahu kot. Bukan nak tahu punya, nak tahu jawapan. Tak mau bagi jawapan dah. Malah. Letih nak jawab. Soalan PK dah tak mau dah. Stop soalan PK. Okey, baik. Ya, apa pula? Dia ni sebab tu dia kata malaikat macam roket nak atik, dia ada banyak juga. Dia sebab tu Allah Ta'ala kuasa. Allah Ta'ala kuasa bagi malaikat Israel itu. Dia boleh mencabut tu dengan, walaupun kata orang dalam skrip mata orang tu mati 10 orang, dia kuasa bagi dia. Sebab kita mengaji hukum akal kata harus ke mustahil? Harus pada akal tak ada masalah, tapi pada adat tu mustahil. Tapi harus pada akal lah, boleh. Malaikat nak cabut 20 nyawa dah sekaligus, walaupun berlainan tempat, walaupun berlainan masa, boleh. Sebab harus pada akal. Sebab tu bab tauhid ni dia kena pegang sungguh hukum akal tu. Kalau kita tak tahu hukum akal tu, dia payah. Tengok Israel, Allah Ta'ala kuasa bagi Israel tu. Dia nak cabut nyawa tu dalam masa contoh dah 10 orang sekaligus, walaupun berlainan tempat, walaupun jauh sekalipun. Sebab tu dia tak bahas, dia bahas tadi. Kita tidak ketahui jasad dia rupa lagu mana. Wallahu a'lam. Nampak tak Kita tak tahu jasad dia macam mana. Kita tak boleh nak bahas. Sebab dia dijadikan daripada cahaya. Kena faham tu. Kita daripada tanah. Cahaya ni wallahu a'lam kita nak fikir pun tak sampai. Kita maklum. Macam mana? Malaikat bagi kita apa, bagi kita ada masa, tempat. Jadi malaikat ni awal bagi dia masa, tak ada masa dan tempat. Malaikat pun makhluk, bila makhluk dia mestilah bermasa, dia ada masa. Dia ada tempat bagi dia. Kita sebab tu kena faham tu, jirim dengan arwah tu apa? Malaikat ni masuk dalam jirim apa? Jauhar apa? Sebab tu kena bahas Kalau cahaya, kata ulama dia masuk dalam jauhar mujarrad. Jauhar mujarrad ni dia benda yang tidak boleh kita nampak dengan mata kasar, tapi dia ada tak ada. Bila kata sebut dia ada, maksudnya dia tempat wallahu a'lam. Tak usah nak bahas lah tu tempat kat mana. Sebab Allah Ta'ala kuasa bagi dia meletakkan di tempat, di mana-mana tempat. Sebab tu kena faham jirim dengan arad dulu. Kalau tak faham jirim arad, kita nak pergi jauh payah. Sebab apa Sebab kita tak tahu istilah jirim dan arad tu apa. Kita dah terang banyak kali saya dah terang kat sini banyak kali Cumanya soalan saya takkan bagilah soalan tu je.
Hmm. Hmm. Bilangan banyak, betul. Sebab dia begini lah. Sebab tu kata dia ada perselisihan. Tapi yang di sini kalau ikut mutamat dia, satu nama tapi ada berbilang. Ibarat dia gitu. Macam ni lah. Kita kata dia ni, orang ni kerja pegawai masjid. Kita katalah jabatan nama dia engineer. Dia ni engineer ustaz. Tapi engineer banyak. Nampak, bukan seorang dia je. Nampak tak? Engineer electrical, bukan seorang dia, banyak tak orang? Banyak. Tapi nama engineer tu satu je, electrical. Bandingan dia gitu. Engineer electrical tapi berbilang manusia yang mengambil engineering electrical. Contoh, doktor, biasa sebut doktor. Kita faham doktor. Oh, saya jumpa doktor ni. Doktor pun berbilang juga. Walaupun nama satu doktor. Itu sebagai contoh. Itu begitu. Itu kalau ikut khilaf tu di sini memang betul lah. Kalau ikut di sini, kalau Israel. Tapi kalau ada setengahnya kata Jibril tu seorang je. Kata setengah lama Jibril tu dia seorang saja. Dia tidak berbilang sebab dia panggil ketua. Ketua malaikat. Ada pun yang lain tu ada berbilang-bilang. Tu dia. Sebab soalan cantik je. Dia tugas tu wahyu saja. Tugas dia menyampaikan wahyu. Yang lain tu tugas orang lain lah. Malaikat ya. Cuba lah. Tak. Dia memang tak ada tugas kan? Dia hanya, kalau sebab tu kata Malik, dia hanya menjaga neraka. Kita tu dia tak ada tugas untuk manusia. Memang tak ada tugas, sebab dia tugas untuk menjaga situ saja. Tu Allah. Nama pengantin malaikat tu dia menjaga menjaga pintu neraka. Dia jaga tu. Kita Allah Allah, kita nak tahu kita dia buat apa nak tengok tak boleh tengok lah. Dah dia bagi tahu tadi, tak boleh nampak dilihat dengan mata zahir kita. Syurga sudah ada, tapi cuma kita yang tak nampak. Benda sebab tu dia panggil benda alara, benda gaib. Penghuni. Penghuni sebab tu kata neraka sekarang ni semua kat alam kubur, alam barzah. Dia tak masuk lagi neraka. Neraka tu bila kita masukkan api neraka bila di pada masa esok. Nak tanya apa dia buat tu wallah alam lah. Kita kata dia tu hanya menjaga neraka saja. Nak kata apa dia buat kerja apa Ustaz kat neraka tu, dia tengah kemas-kemas ke? Wallah alam. Terus nak tanya tu. Dia tengah kemas-kemas ke, nak bagi bersih ke, nak letak apa benda-benda tajam ke? Wallah alam, itu bukan perbahasan kita tu, kita tak ni lah. Ya? Dia malaikat dengan jin ni, dia umum malaikat. Maksud umum malaikat ni, kerja malaikat tu sebab dia jin, dia diadakan daripada apa? Daripada api. Sebenarnya ketua jin nama dia Al-Jan. Itu nama ketua iblis. Al-Jan. Kalau belajar tafsir Ibn Katsir dalam surah Al-Baqarah, dia ada ceritakan dalam tafsir situ. Ayat, cuba tengok wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah sampai bawah tu. Saya tengok ayat berapa? Lebih kurang 30, tapi cuma baca bawah tu dia ada cerita pasal Al-Jan. Dulu saya tengok dalam kitab tafsir Khazin, dia ada cerita kata Jan ni siapa? Ketua bagi jin.
Bukan malaikat. Dia dulu kalau pada cerita dia, sebelum bumi ini jadi penghuni bagi manusia, diduduki oleh jin. Jin. Malaikat dia tak duduk dengan jin, dia duduk berlainan. Dia ibarat dia macam inilah. Kita ni dia ada contoh askar tu dia ada bahagi-bahagiannya. Dia duduk kat RMD macam mana. Contoh ataupun tentera laut. Lepas tu yang askar darat lain. Jin dengan malaikat cuma berbezanya dari segi kejadian. Pada zaman dulu jin dengan malaikat ni sama je. Apabila Allah Ta'ala suruh dia buat. Cumanya al-jan itu dia engkar. Itu bagi ketua jin, bagi ketua iblis lah. Dia engkar. Kemudian mereka ini Allah Ta'ala tarik nikmat mereka naik ke langit. Mereka tak boleh duduk di bumi. Itu panggil al-jan. Asalnya begitu. Peringkat dia sama dengan, dia punya martabat dia sama dengan malaikat pada asal begitu. Tapi Allah Ta'ala tahu dah dalam ilmu dia. Allah Ta'ala tahu dah. Dalam ilmu dia kata jin ni akan engkar. Maksudnya jin engkar ni yang bagi kafir lah. Maksudnya iblis ni lah. Al-jan tu lah. Ketua iblis. Al-jan tu dia panggil ketua iblis. Dalam kitab tafsir Razi dia sebut. Jadi kemudian persoalan tadi kerja dia. Kalau kerja dia tu kalau kita kata jin itu boleh menyerupai binatang. Malaikat dia boleh menyerupai manusia, sama kerja dia dengan jin. Cumanya kebanyakan jin itu dia menyerupai binatang. Sebab tu kalau dalam hukum fiqh, kalau jin itu menyerupai manusia, kita semayang di belakangnya sah. Hukum sah semayang di belakangnya, tapi syarat dia menyerupai dengan manusia. Tapi kalau menyerupai dengan binatang, dia semayang kita ikut dia, itu tidak sah. Itu tidak sah. Begitu juga malaikat. Malaikat kalau menyerupai manusia, kita semayang ikut dia sah. Tapi kalau dia menyerupai binatang, tidak sah. Memang dia boleh menyerupai. Kalau Allah Ta'ala kuasa bagi mereka ni nak menyerupai. Cumanya jin dengan malaikat tu dia dah separate dah. Dia tidak dapat nikmat seperti malaikat. Malaikat ni dia samikna wa ata'na, dia ikut dia. Apa yang dia suruh dia buat. Jin tidak. Jin tu iblis tu lah, setan. Bagi yang kafir lah. Kalau jin Islam tu tak apalah. Baik. Ini perbahasan yang nak tengok dalam tafsir lah. Kalau tengok tafsir, rasa tak sini tak ada belajar tafsir kan ni? Belajar dah tak? Dah habis surah Baqarah. Surah Baqarah ayat 30 habis dah. Dah habis lama dah belajar dah tu. Ada sebut tu masalah jin jan tu ada. Oh, itu dalam kitab tafsir Khazin. Dalam Ibn Katsir tu dia banyak cerita periwayatan. Dia tafsir ni jangan mengaji satu tafsir, ngaji banyak sikit lah. Kalau ngaji Khazin ke tafsir Ibn Katsir, tafsir Jalalain. Dulu kalau dulu saya ngaji tu banyak tafsir. Bila tafsir tu jadi kita punya apa? Knowledge tu dia kembang sikit lah. Boleh tahu lah banyak Walaupun ada setengah-setengah tu ada Israiliyat. Tapi Israiliyat Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, la tusaddiqun wa la tukazibun. Jangan kita benarkan, jangan kita dustakan. Jangan kita nak dusta pun tak boleh. Benda Israiliyat. Tu dah disebut dalam tengok tafsir lah. Ni pun kitab ni kita ni terasa tak bergerak juga ni. Baik tengok. Syaitan dijadikan daripada api, bukan daripada malaikat. Cuba tengok tafsir Ibn Katsir ada sebut. Bukan malaikat tu. Dia yang kata wa idh kunna lil malaikati isjudu li adama fasujud illa iblisa. Aba, dia ingkar. Wastakbara, kemudian dia takabur. Wa kana minal kafirin, mereka itu daripada orang kafir dia. Itu wa iz kunna lil malaikati isjudu. Dia asalnya iblis ni dia merasakan dia tu lebih daripada ana khairu minhu. Aku terlebih baik daripada Nabi Adam AS. Dia merasakan dia lebih baik.
Bila lebih baik dia tidak mau sujud. Itu yang tempat selisih dia dengan malaikat tu. Malaikat sujud. Wa iz qulna lil malaikati isjudu. Sujud. Apa maksud sujud di situ dalam tafsir? Hormat maksudnya apa? Tunduk sedikit, bukan dia sembah. Dalam tafsir Nurul Ihsan dia sebut, dalam kitab Asy-Syasawi Jalalain pun sebut, tunduk di situ bukan tunduk, bukan kata sujud dengan mana kita sujud sembah dahi kita kat bawah tu, bukan. Maksudnya kita sujud di situ dengan mana tunduk sedikit, bukan sembah. Dia tunduk sedikit. Sebab tu kita hormat kalau orang tua ke, kalau budak-budak kan, salam cium tangan nak tunduk, pak, boleh, dibolehkan, tak ada masalah. Lepas tu dia tunduk macam ni. Ditunduk sebab apa? Sebab kerana dia hormat pada Nabi Adam AS. Adapun Iblis, dia engkar, dia engkar, wastakbara, kemudian dia takabur, dan padahal adalah wa kana minal kafirin, dan adalah Iblis itu setengah daripada orang yang kufur pada Allah Taala. Tu cerita tu nak tengok dalam, kalau nak tengok tafsir yang lebih panjang, tengok tafsir Ibnu Katsir pun boleh. Tapi dia tak sebut nama malaikat. Itu kena tambah sikit lah. Tambah tengok tafsir Khazin 4 jilid. Banyak tafsir ni, banyak tafsir Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi. Banyak tafsir, banyak. Kalau nak belajar tu semua tu, dia kena ambil contoh kelas apa tu yang Puan Wahid betul, kelas Bustanun apa? Tu kalau ada tafsir tu elok mengajar situ. Dia ada bahasa Arab kan. Dulu kalau saya kat rumah, saya mengajar dekat ustaz-ustaz, saya mengajar kitab Arab situ. Dia, sebab tu kitab tu tak ada terjemah Melayu, tak ada. Dia kena bahasa Arab. Dia terjemah tu dalam, saya terjemah bahasa Melayu balik lah. Tu untuk ustaz asatidzah boleh lah. Kalau untuk nak belajar pun boleh tafsir, tak ada masalah. Tapi panjang lah, panjang. Baik, habis tengok kitab balik. Banyak sangat soalan ini. Tak apalah. Kemudian mana tadi? Jadi kita wajib percaya bahawa malaikat Jibril dan Mikail itu ada sesuai dengan penunjuk ayat ini, firman Tuhan. Lagi wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah summa nufikha fihi ukhra fa izahum qiyamun yanzurun. Artinya, dan ditiuplah trompet. Dia terjemah trompet. Tak apalah bahasa dia. Yang ni ditiupkan sangkakala, lantas mati orang-orang yang di langit dan bumi. Rasa so'iko tu pensan. Asal makna dia gitu. Ni dekat mati. Boleh jadilah mati. Lantas mati orang-orang yang di langit dan bumi, kecuali yang dikenaki Tuhan tidak akan mati. Tu. Maka ditiup pula trompet lain, tiba-tiba semuanya bangkit dari kubur dan melihat. Dia tengoklah. Jadi manusia bangun tu nampak, tengok, semua dibangkitkan sama-sama sendiri. Dalam hadis Nabi ada diterangkan begini. Qala sallallahu alaihi wasallam, Israfil sahibus sur. Ni nak cerita pasal kerja dia lah. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Israfil bukan Israel. Israfil itu tukang tiup trompet, kata dia. Di dalam tafsir Qurtubi, semua ambil dalam tafsir. Kebanyakan kalau kita nak tahu cerita-cerita malaikat ni, tengok dalam tafsir. Tengok dalam tafsir. Saya pun lama tak ajar tafsir ni. Kalau tak ajar tafsir lama takut terlupa. Dia kena ajar juga. Tafsir ni penting. Sebab tu dalam setengah banyak ilmu fardu ain, kita nak tahu sirah-sirah tu, tengok dalam tafsir. Bukan tafsir yang kita belajar tafsir Quran yang terjemah tu bukan tafsir. Itu terjemah. Tafsir ni biasanya berjilid-jilid. Kalau contoh tafsir Ibnu Katsir yang orang terjemah tu, tu betul. Tapi dia bukan cukup melengkapi semua, dah juga. Untuk pengetahuan tambahan, untuk pengetahuan kita tak ada masalah, boleh tambah sikit-sikit. Tengok, malaikat Israfil itu tukang tiup trompet. Di dalam tafsir Qurtubi tersebut, ni, wal umamu mujmi'atun 'alal ladzi yanfukhu fis sur
Israfilu alaihi salam. Ini perkataan dalam tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi juzuk ke-7 safhah ke-20. Juzuk 20. Juzuk yang ke-7. Ni kita Arab ni juzuk yang ke-7. Dan umat sepakat bahawa yang meniup sangka kali itu ialah malaikat Israfil alaihi salam. Tu sepakat, sepakat. Mengenai malaikat-malaikat dinyatakan oleh Tuhan dalam firman-Nya. Ni nak sebutkan dalil Al-Quran. Baik, tengok. Artinya katakanlah wahai Muhammad. Saya tak baca. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Ini sejarah ni. Katakanlah wahai Muhammad, yang mematikan kamu ialah malaikat-malaikat yang diwakilkan untuk urusanmu. Kemudian kamu pada Tuhan apa tu? Tuhan? Tuhanmu akan kembali. Dia jauh. Kemudian kamu pada Tuhanmu akan kembali. Maksudnya apa? Kita Nabi Muhammad tu akan dikembalikan pada Tuhan. Itu maksudnya. Terang dalam ayat ini bahawa menarik jiwa kita dari tubuh ketika akan pulang ke rahmat Allah ialah malaikatul maut. Ini malaikat maut ni yang ditugaskan oleh Tuhan mengurus pekerjaan itu. Dia malaikat maut ni maksud malaikat apa? Israel. Malaikat maut dipanggil. Tentang malaikat Raqib dan Atid diterangkan Tuhan dalam firman-Nya. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Artinya tiada suatu perkataan yang dilafazkan melainkan semuanya dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Banyak lagi ayat-ayat Quran yang lain. Ini banyak lagi cerita semua dalam tafsir yang dapat dijadikan sumber ilmu pengetahuan kita tentang malaikat-malaikat yang mengabdikan diri kepada Tuhan, yang selalu patuh dan menurut sekalian perintah yang dipikulkan Tuhan kepadanya kepada malaikat. Umat Islam wajib yakin seyakin-yakinnya bahawa malaikat-malaikat itu ada. Ini kena yakin seyakin-yakin itu maksudnya i'tiqad kita. I'tiqad kita jazam. Pegangan yang putus. Janganlah terpedaya pada bualan orang-orang moden yang moden betul, yang mengatakan bahawa malaikat-malaikat itu tidak ada kerana ilmunya tidak sampai untuk mendapatkannya. Kan kita kata tadi dah, kita nak tu kerja malaikat tu dia duduk buat apa sekarang. Itu antara pemikiran moden lah. Soalan gitu contoh Jadi kita nak tahu itu pemikiran kata ada ke tak ada malaikat ni. Aku tak bisa jumpa pun, tak bisa nampak pun. Dia buat kerja apa tu? Itu pemikiran moden. Apa? Orang liberal lah. Biasa moden tu liberal lah. Liberal. Sehubungan dengan malaikat yang mempunyai tubuh halus ini, tubuh. Maksudnya tubuh halus maksudnya tak nampak dengan mata kita. Maksud kata tubuh mana dia bertubuh Ustaz? Bukan, kita tak nampak dia lagu mana. Kita umat Islam wajib pula mempercayai adanya jin. Dia dah cerita dah. Suatu makhluk halus yang dijadikan Tuhan. Bahkan di dalam Al-Quran ada satu surah yang dinamai surah jin. Surah jin ni dulu kalau orang nak baca tu, kalau orang kena masuk hantu lah, masuk jin tu baca ayat tu. Itu di antaranya ni untuk kalau untuk orang perubatan lah. Kalau dia kena rasuk ke apa tu, antaranya baca surah jin lah. Surah jin, surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr pun begitu juga. Baik. Sebab surah jin tu dia menceritakan tentang kejadian jin. Apabila dibaca pada pesakit yang kena tu, kena dia merontak juga kadang-kadang. Kalau yang jenis tak kuat lah, kalau kuat tu susah juga.
Bab asal usulnya. Di mana dikisahkan di dalamnya, ni tengok tafsir surah jin. Kalau nak tahu pasal jin, surah jin tak silap juzuk ke-29 kan? Juzuk 29, cuba tengok surah jin. Kalau nak tengok tu, tengok kalau ada tafsir Ibnu Katsir yang ada Rumi tu, boleh tengok situlah. Tengok surah jin balik rumah. Di situ ada ceritakan surah jin tu macam mana. Jin tu macam mana? Baik, tengok. Dia kata di mana dikisahkan di dalamnya hal ahwal. Ini kelakuan yang bertalian dengan jin. Maksudnya yang bersangkut paut tu maksud bertalian. Kelakuan yang bersangkut paut dengan jin. Dalam surah jin tu dia ada cerita banyak. Perkara yang bersangkut paut dengan jin. Jin itu ialah sebangsa makhluk halus. Dia pun makhluk halus juga. Yang dijadikan Tuhan daripada api. Kan kata dah. Nampak ni. Sebagai halnya manusia dijadikan daripada tanah. Mereka bertubuh halus. Ni bahasa dia. Nanti faham kata bertubuh. Maksud tu tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Mereka apa dia? Jauharul mujarrad. Itu dalam pembahasan tauhid tu dia tinggi sikit lah. Itu kita tak mau bahas. Nanti jauh-jauh ni kan pening. Tengok. Kita kalau dah lepas sifat 20 tu dia selega sikit. Dia tak lepas tu memang payah. Ada setengah orang serabut kepala. Kalau buat sifat 20 ni sebab dia nak payah. Sebab ini sifat 20 tu nak kena sifat Tuhan kan. Ini tak apalah kena makhluk kan. Tapi kena wajib kita yakin. Ni kena wajib yakin. Mereka bertubuh halus tidak boleh dilihat, tetapi mereka boleh merupakan diri dengan bermacam-macam rupa. Samalah dengan malaikat, macam rupa Sebab tu yang kata apa? Orang bunian. Orang bunian tu jin lah. Setengah daripada jin. Kau orang bunian kan? Dia kata tak nampak kan? Kerana dia merupai dengan rupa manusia. Orang kita panggil jin. Apa panggil? Orang bunian kan? Bukan orang. Dia bukan orang. Dia setengah. Dia sebagai daripada jin. Setengah pada jin. Tu jin bunian. Ya? Hantu tu jin lah. Orang Melayu panggil hantu. Tak tahu orang Melayu kita ambil mana hantu kan? Kalau kadang nak marah orang pun panggil hantu juga. Macam-macam. Baik, hantu tu jin Cuma kita orang adat tempat kita bila kata orang tu kena masuk hantu, masuk jin lah. Masuk jin. Baik, tengok. Jin sama dengan manusia. Ni beza jin dengan malaikat. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala tak sebut wa ma khalaqatul malaikah wal jin wal insa illa liya'budun. Tak sebut. Itu perbezaannya. Sebab apa? Sebab bila jin dia engkar, iblis jin, sebab tu dia kena ikut perintah Allah Ta'ala. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan hikmatnya supaya beribadat kepada aku. Hikmat sahaja. Adapun malaikat dia sami'na wa ata'na, dia patuh pada Allah Ta'ala. Sebab tu jin pun kena ada syarak dia. Dia pun sama kita, dia taklifkan juga. Cumanya jin ditaklifkan pada ketika dia dilahirkan. Kita ditaklifkan apabila cukup umur 15 tahun. Itu beza jin dengan manusia. Jin ditaklifkan, maksudnya diberati hukum syarak tu pada ketika dia lahir. Lahir dia dah wajib bagi dia kena sembahyang. Itu jin. Ada pun manusia kita iaitu paling kurang 15 tahun. Itu tak sama jin dengan manusia Itu sebut dalam kitab. Saya tak pasti dalam kitab ni ke tak, tapi dalam kitab yang Sirajul Huda disebut jin itu ditaklifkan pada dia iaitu kejadiannya. Apabila dijadikan dia, masa itulah ditaklifkan dia. Apabila dia dijadikan sebagai jin, masa tu dia ditaklifkan. Dia kena boleh suruh semayang sebagainya.
Kalau dia engkar, jadi orang, dia jadi kafir lah. Jin tu. Tengok. Mana satu ni? Macam mana? Malaikat yang tulis kebajikan dan kejahatan kita, adakah sentiasa di samping kita? Sentiasa samping kita? Maksudnya dia lah. Sentiasa dengan kita. Satu kata dia kata dia tu berbilangan, walaupun nama satu tapi berbilangan. Banyak. Satu malaikat tu lebih banyak daripada manusia. Tak terhitung. Nampak tak sebut tadi? Malaikat tu tidak manusia boleh hitung tak? Boleh. Buka map, Google, cari berapakah apa panggil? Apa panggil? Populasi populasi manusia di alam ini. Boleh search. Tapi jangan search berapakah populasi bilangan malaikat. Tak jumpa. Memang tak jumpa. Siapa boleh kira? Tak boleh. Memang tak terhitung. Baik, apa yang Haji nak tanya? Aduh. Baik, jin ni Allah Ta'ala kalau tengok dalam tafsir, umur jin itu diberikan panjang kerana beribu-ribu tahun, betul. Itu tak dinafikan. Sebab tu ditaklifkannya tu pada ketika asal kejadiannya. Sebab dia tu, kalau kita fikir balik, asal kejadiannya dia lahir dia kena ditaklif lah bagi dia. Sebab apa? Sebab dia tu lambat sikit, dia tak macam kita ni. Taklif umur 15 tahun, mukallaf. Kemudian kita umat kita, umat Nabi Muhammad SAW, bukanlah seperti umat-umat Nabi dulu. Tidak panjang umur, kebiasaannya 60-an. Masalah sembelih tak sembelih tu, itu masalah lain. Memang dia kata aku belajar daripada zaman Nabi Musa, itu memang saya tahu. Kita pun pernah buat perubatan Islam. Itu maklum. Jin memang dia hidup lama. Ini nak cerita pasal bak jin ni, orang minat bak jin sekarang ni. Dia kalau cerita bak jin ni, dia ada kisah jin. Kena tengok dalam kitab, dalam surah jin tu. Tengok dalam tafsir Khazin. Itu dia cerita pasal jin banyak sangat. Nak tahu pengetahuan. Banyak. Sebab saya dulu mengaji pun, kalau tafsir Khazin tu kena baca sendiri je. Panjang. Jadi kalau jin tu, masalah sembelih tu dia bukan isu dia. Itu tak masuk bab kita. Cumanya pembicaraan kita, masalahnya jin itu dia tidak sama dengan sifat malaikat. Perbezaannya dari segi tuntutan mukallaf. Malaikat bukan mukallaf. Jin mukallaf. Beza dia. Walaupun kita tak nampak dengan kita, tapi dia tu mukallaf juga. Dituntut syarak bagi dia, suruh semayang, berzakat dan sebagainya. Tapi Tok Ustaz dah tanya, Ustaz dah zakat macam mana Ustaz ni cara dia? Tok Ustaz dah tanya. Itu cara alam dia. Kita tak duduk di alam dia. Kita bila tak duduk di alam dia, kita nak tanya tak boleh. Waktu Ustaz dia lagu mana Ustaz dia nak bagi zakat kat orang miskin. Wallahualam, Tok Ustaz dah tanya. Macam mana Ustaz dia buat haji? Tanya haji susah juga nak jawab. Sebab itulah bekasan, betul. Ni antara bukan semua, bukan kata tulang semata-mata dah. Dia kalau orang belajar bab jin ni, kalau jin Islam yang sebenar-benarnya, dia memang makan seperti kita juga. Sebenar betul. Kalau jin Islam betul-betul dia makan apa, cumanya bekasan tulang tu tak boleh kita buang. Patut sunat kita tanam. Tulang kena tanam. Sebab takut-takut orang kata makanan jin bagi siapa? Jin mana tu? Tengok jin kafir ke jin Islam. Kita maklum jin Islam makan macam kita juga. Tapi kita tak nampak dengan mata kepala kita.
Ustaz dia nampak macam mana Ustaz dia makan macam mana udang? Wallah Allah tak usah tanya tu lah. Benda-benda itu kita tak nak jawab, payah juga nak jawab Baik. Tengok lagi sikit lagi. Tuhan menyatakan jin sama dengan manusia. Ada antara mereka yang beriman pada Nabi Muhammad SAW, dan ada pula yang kafir yang tidak mengaku Nabi Muhammad SAW. Tuhan menyatakan kejadian manusia dan jin di dalam firman-Nya, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun. Ini ayat apa ni, sama ke? Al-janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Al-Hijr. Artinya, dan sesungguhnya kami jadikan manusia itu daripada tanah liat yang kering dan daripada lumpur hitam sampai berbentuk, dan jin kami jadikan sebelumnya daripada api yang sangat panas. Itu kejadian jin. Kita umat Islam yakin kebenaran Quran ini, dan kita mempercayai bahawasanya manusia berasal daripada tanah dan jin berasal daripada api, sesuai dengan bumi. Ayat ini bunyi ayat ini, ya Allah. Kita menolak sekeras-kerasnya teori Darwin atau Darwinisme yang mengatakan bahawa asal manusia daripada monyet. Ni semua sains ni, sains karut. Dia kata monyet daripada orang hutan. Kitab suci Al-Quran menolak teori Darwin ini sekuat-kuatnya. Ni orang liberal juga ni rasa ni. Tapi dulu tak panggil liberal lah. Mana orang falsafah dia panggil. Falsafah Yunani. Orang Yunan. Di samping itu, Tuhan menerangkan dalam Quran ketika menceritakan jin-jin yang mendengar Quran begini. Ini surah jin. Wa inna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Artinya di antara kami ada yang soleh. Ini dengar ni. Dan antara kami ada pula yang bukan begitu, bukan soleh lah. Kami menempuh jalan yang berlainan. Tengok, jin kafir dengan jin Islam tu menempuh jalan berlainan. Teranglah bahawa antara jin itu ada yang mukmin dan ada pula yang kafir kepada Tuhan. Serupa keadaannya dengan manusia, sama je. Sehubungan dengan makhluk halus ini, kaum ahli sunnah wal jamaah mempercayai pula adanya suatu makhluk yang bernama iblis. Ni dah urai pula iblis pula dah. Jin habis dah, ni iblis pula. Dan yang bernama syaitan. Orang kita tak sikit-sikit sikit-sikit dengan sampai stesen. Tak sampai lagi Ya. Sikit lagi nak habis dah. Sebelah tu. Jadi kaum ahli sunnah wal jamaah mempercayai pula adanya suatu makhluk yang bernama iblis dan yang bernama syaitan. Iblis selalu menggoda manusia supaya berbuat kejahatan, menggoda supaya manusia derhaka kepada Allah, derhaka kepada ibu bapa, dan menjadi pengacau dalam masyarakat. Memang tengok tu kadang-kadang anak dengan orang tua duk bergaduh tu, setan duk ganggu lah tu. Orang tua kalau ibu bapa, kalau nampak anak duk derhaka pada mak bapak tu, cam katalah ini setan yang kejar ni. Syaitan lebih jahat daripada iblis. Kerana itu Tuhan selalu menyuruh kita agar berlindung kepada Tuhan dari bahaya-bahaya syaitan yang terkutuk. Tuhan berfirman, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ni. Apabila engkau hendak membaca Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk, yang direjam. Tu rajim tu yang dikutuk, yang direjam. Dan lagi firman Tuhan, ni, inna syaitana lakum adu fattakhidhuhu aduwa wa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir.
Artinya bahawasanya syaitan itu musuhmu, maka ambillah ia menjadi musuh selalu. Oh, ingat ni ambil. Ambillah ia menjadi musuh selalu. Asal ingat? Ini kitab ada ingat, ada ambil. Oh, ingatlah Maka ingatlah ia menjadi musuh selalu. Musuh kamulah. Terus. Ia hanya menyuruh golongannya supaya masuk neraka. Ya, jadi dia nak suruh orang manusia tu suruh masuk neraka. Dia cari golongan yang sama dengan dia, pangkat dia. Dalam Quran banyak sekali ayat-ayat yang bertalian dengan syaitan ini. Ni nak tengok rujuk tafsir boleh. Iaitu ayat pada surah An-Nahlu ayat 63, Al-Anfal 48, Al-An'am 112, Az-Zukhruf 36, Al-Hasyr 16, Fatir 6, Al-A'raf 27, Al-Isra 64, An-Nisa 117, Al-Baqarah 268, Al-An'am 142, An-Nur 21, Yasin 62, Ibrahim 22, Al-A'raf 22 dan 201 dan lain-lainnya. Habislah sekali. Jadi ni kalau kita nak tengok pembicaraan ni, tengok dalam tafsir-tafsir kalau kita belajar tafsir Ibnu Katsir kan, Ustaz apa nama? Ustaz Yasir kan. Belajar tu bagi tumpu elok-elok sebab dalam tafsir. Tapi kadang-kadang dia tak, bukan semua ada dekat tafsir Ibnu Katsir. Kadang dalam tafsir lain pun ada juga. Kena banyak rujukan lah kita kena banyak rujukan. Sebab ni nak cerita pembahasan ni panjang, dia kena cerita khas untuk bab jin saja. Ni dia ringkas saja sebab kitab kita bukan nak tumpu yang ni. Perbahasan kita dalam kitab yang Ahli Sunnah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah ni, dia nak cerita pasal, kebanyakan saya tengok ni banyak pada perbahasan kaum-kaum yang sesat. Ni yang dia nak cerita nanti. Kesimpulannya, kita umat Islam kaum Ahli Sunnah wal Jamaah wajib percaya bahawa ada makhluk halus yang bernama syaitan dan iblis yang menjadi musuh turun-temurun bagi manusia. Turun-temurun dari dulu lagi lah. Dia bermusuh dengan Nabi apa? Nabi Adam lagi, Nabi Adam alaihi salam. Habis. Keempat, tentang kitab-kitab suci. Panjang lagi tak? Ya. Nah, itu Qadar. Baik, itu dikatakan dia menyerupai. Itu kan ada setengah ulama kata itu asal dia sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pernah melihat malaikat Jibril tu, sayap dia tu sebab tu orang putih duk buat cerita tu letak malaikat ada sayap semua kan. Dia faham daripada ni lah sebenarnya. Sayap-sayap tu maksudnya daripada asal. Ada dia menutupi sampai jadi redup semua kan. Itu memang pendapat setengah ulama itu sebab dia, tapi dia boleh berubah. Itu dia menyerupai bentuk pada asalnya, kata setengah ulama. Kata setengah ulama, wallahu alam bentuk dia lagu mana, wallahu alam. Kita tidak mengetahuinya. Sebab tadi kita tapi cumanya wajib kita i'tiqad kata malaikat tu tidak boleh kita dapat dilihat dengan mata kasar. Kalau dapat tu tubuh dia macam mana, wallahu alam, kaifiat dia macam, wallahu alam. Tapi memang betul. Dalam hadis yang tadi cerita tadi tu, apabila Lailatul Qadar, malaikat turun, kemudian malaikat akan naik balik pada waktu pagi. Itu memang ada cerita betul-betul. Itu dalam hukum fiqh tu ada sebutlah. Macam mana diceritakan dalam hukum fiqh tu ada sebut. Baik, habis itu dia kalau ikutkan kalau ikut dalam kitab yang dalam tafsir lah saya tengok tu,
Dia iblis ni anak daripada syaitan. Tapi ketua tu ikutkan kalau al-jan tu katanya iblis. Dia ada ikhlas. Al-jan tu jin tu lah. Tapi jan tu bukan yang kata yang jin bawah ni nak. Al-jan tu dia panggil iblis. Jadi kalau ketua syaitan tu atas dari iblis lagi. Iblis tu anak dia lah, ibarat dia. Satu jin tu kita panggil anak dia. Kalau jin kafir tu kita panggil anak syaitan. Sebab al-jan tu ketua iblis. Azazil ni itu wallahu alam. Kita itu nama rasa bagi malaikat juga. Ketua itu ketua. Nama itu nama dia. Nama iblis itu nama dia Azizil. Al-Jan tu nama orang panggil ketua jin. Bukan nama sebenar dia. Dia panggil ketua jin. Macam kita lah Gebener. Kemudian pangkat bawah dia pegawai. Gebener tu nama apa? Jawatan lah kita panggil. Tak. Azazil tu nama. Nama bagi jin tadi betul. Bukan ketua malaikat, bukan. Bukan Jibril tu nama dia. Tapi dia ada nama-nama yang lain tu, itu tengok dalam kitab tafsir. Allah alam kena tengok balik dalam tafsir. Baik. Jadi sekarang itu saja tuan-tuan. Jadi pertanyaan tu banyaklah tentang jin dan manusia ni, banyak orang tanyalah. Sebab dia benda ni dia benda kita nak tahu kan. Sebab kita jarang dengar. Jadi sekarang itu saja. Yang baik itu datang dari Allah SWT dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Aku liqali azza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم.